Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang subscribe itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral lagi berkaitan tentang kenyataan daripada Tuan Guru Ahmad Rozaini Abdul Rahman. Jom kita tengok video berkenaan dan kita berikan reaction selepas itu sama-sama. Tuan jawab tengok, dengar. Saya beri soalan. Siapa lagi pakar hadis? Imam Asy-Syafi'i ke? Kita ambil contoh Imam Mazhab tu. Imam Asy-Syafi'i ke? Radhiyallahu ta'ala anhu. Ke Imam Bukhari. Siapa lagi pakar hadis Faham soalan? Kita kalau tak faham, melapor tu. Macam mana ni? Soalan macam mana ni? Macam mana ni? Siapa lagi pakar hadis? Memang kita masyhur dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari tak pernah dengar pun Imam Syafi'i riwayat hadis tak? Imam Syafi'i ni Imam Syafi'i tak riwayat hadis. Imam Bukhari ni, Imam Syafi'i lagi hampir daripada Imam Bukhari tau. Imam Syafi'i. Ada musnad Imam Syafi'i. Kalau saya tanya pakar hadis, Sayyidina Abu Bakar dengan Imam Bukhari, siapa pakar hadis? Tuan jangan silap jawab tau. Kalau Sayyidina Abu Bakar tu dia dengar daripada mulut Rasulullah sendiri. Tak ada perantara tau. Direct dengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedebuk sebut tu. Kalau selepas generasi selepas tu tabi'in, dia perantara lagi dengan sahabat. Imam Bukhari satu lagi generasi selepas tu. Satu sekali lagi tanya. Jawab ni dululah kalau agak susah. Imam Bukhari dengan para sahabat, siapa lagi pakar hadis? Tak boleh jawab tu, nampak saya bagi tu. Saya galak sikit bahasa saya. Imam Bukhari dengan Imam Maliki, Hanafi, Asy-Syafi'i, Hambali ni. Siapa lagi pakar hadis? Bahkan dengar, Imam Bukhari ni kalau dia pakar pun hadis dia pakar tak mana? Dia pakar dalam bab riwayat. Riwayat hadis saja. yang ada, sebanyak hafalan dia tu bukan semua dia bubuh dalam Sahih Bukhari dia. Dia tapis. Tapis buat apa? Pasal nak memastikan yang ni benar-benar sabdaan Nabi SAW. Bukan ada campur aduk daripada perkataan orang lain. Tujuan dia pun hak tu. Ada pun Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni, mereka ni memang pakar sangat dalam hadis. Tak ada satu pun daripada hadis Nabi SAW yang tertinggal daripada hafalan mereka. Bahkan mereka ni pakar mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Satu, mereka jadi ulama mujtahidin. Ulama pakar dalam nak membuat, nak membentuk. Macam mana nak formattingkan, nak buat disiplin ilmu, rukun, syarat, pembahagian, semua apa-apa dia perkara dalam bab ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, khas dalam bab fiqh ni, mereka adalah orang yang sangat pakar daripada Al-Quran dan hadis. Dan atas kepakaran yang ada pada mereka, pada sahabat dan para imam-imam mujtahidin ni, yang zaman tu lagi sangat ramai, cuma yang telah dibukukan dengan sempurna 4 orang ni yang sampai zaman kita. Bila mereka dah tulis ilmu fiqh ni, sampai orang tak pedulilah ke hadis-hadis Nabi SAW. Masa itulah datangnya Imam Bukhari. Buat apa? Dia rasa macam tekilan pasal sabdaan Nabi ni dah tak dipedulikan. Pasal zaman Nabi hadis tak ditulis. Masa Rasulullah hidup, Rasulullah tak benar akan menulis sabdaan dia. Pasal takut bercampur mana hadis Nabi, mana Quran. Dengar, elok-elok tu. Jadi zaman sahabat tak ada. Zaman tabi'in pun tak tulis lagi. Tapi fiqh dah siap. Tauhid dah siap. Dengar elok. Jadi antara hadis Bukhari dengan kita belajar sifat 20 ni atas kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, mana dulu? Hadis Bukhari dulu ke tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dulu? Boleh faham soalan? Mana dulu? Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dulu. Dah ada rumusan hak ni. Baru datang Imam Bukhari mengumpul hadis. Sikit lagi soalan. Tuan, kita mengaji ni mesti ambil faham the whole view. Faham seluruh ni mesti betul dulu. Tuan-tuan tak betul tu yang kena kecil tu. A'udzubillah. Baik. Jadi kalau kita dah faham kata Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, khas kita nak bercakap situ. Begitu juga saya menyambil sebut tu fiqh. Bila mereka ni dah sempurna, satu, kalau ada hadis Bukhari, begitu juga imam-imam yang lain selepas pada Bukhari. Bukhari adalah nisbah hadis. Kalau nisbah martabat paling tinggi, tiada mana hadis kitab-kitab hadis boleh menandingi Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pun hanya bab riwayat. Dia bukan kitab untuk menceritakan parti ataupun rumusan hukum. Tak? Dia hanya cerita riwayat. Hadis ni. Tak pernah tengok sebuah untuk memaham hukum, dia tak boleh tengok satu hadis. Dia kena tengok semua hadis. Dan dia kena tengok semua Al-Quran. Baru boleh buat keluar hukum. Siapa yang pakar macam ni? Tentulah imam-imam yang terdahulu daripada Imam Bukhari.
Ini Imam Bukhari ini apa tugasnya? Dia mengumpulkan balik saja sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihafal, untuk tabarruk, ambil berkat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, hukum nak rujuk siapa? Kalau hukum fiqh kena rujuk Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Satu, nak rujuk tauhid. Nak rujuk siapa? Rujuklah Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur. Pasal dia dah buat parti. Satu, apa-apa yang menyalahi kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, terkeluar daripada nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dia mendakwa dia Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi hukum fiqh dia terkeluar daripada mazhab 4 ni, terkeluar daripada kaedah ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Elok. Satu, tak diajar pada kita untuk kita nak ambil fiqh ni ada pendapat siapa? Pendapat siapa? Satu kaedah kita mesti ambil pendapat. Saya dah sebut tadi rumusan ulama-ulama yang sepatutnya hendaklah kita nak pandang, nak ambil. Ikhlas saya nak bicara tadi tuan-tuan, tak mana ni? Nak bicara tentang Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur. Saja ke sana. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Banyak benda yang kita kena cek, kita kena semak balik. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Pertama, saya fikir Tuan Guru Ahmad Rozaini Al-Hajari ini, dia tak pernah baca, dia tak pernah meneliti serta menyelak kitab Sahih Al-Bukhari. Boleh jadi beliau memiliki kitab Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Arab, tetapi ia kekal dalam rak buku di rumah beliau. Oleh itu, saya cadangkan untuk beliau ini, demikian juga untuk kita semua, untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia, yang telah saya dan juga tim terbitkan dan kita terjemahkan. Link saya letak dekat bahagian description. Jangan risau, terjemahan ini adalah terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu Malaysia, jadi boleh faham, dan ia meliputi keseluruhan bab dan Sahih Al-Bukhari. Kita tak tinggalkan satu pun, semua kita terjemahkan, dan ia adalah terjemahan yang meliputi semua bab dalam Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah akhirnya Tuan Guru Ahmad Rozaini dan juga kita juga dapat mengenali kitab Sahih Al-Bukhari serta bab-bab yang ada dalam kitab berkenaan. Kedua, Tuan Guru Ahmad Rozaini Al-Hajari mendakwa bahawa Imam Al-Bukhari tidak pakar dalam bidang hadis, tidak pakar di dalam fiqh, dan tidak pakar dalam bahagian akidah. Tetapi dia ni hanya mahir sahaja di dalam meriwayatkan hadis. Kenyataan dan dakwaan ini adalah sangat salah dan bercanggah dengan kenyataan yang difahami, keilmuan yang difahami oleh para ulama. Para ulama kita telah menulis pelbagai buku di dalam memahami kaedah penulisan dan pembahagian bab di dalam Sahih Al-Bukhari. Hal ini kerana Al-Imam Al-Bukhari dia membahagikan tajuk-tajuk dalam buku beliau Sahih Al-Bukhari itu di dalam pelbagai isu, termasuk dalam isu akidah, termasuk dalam isu ibadah, isu fiqh, isu sirah, isu tafsir dan sebagainya. Bahkan isu-isu kritikal dalam bab muamalat juga direkodkan di dalam tajuk dan muallaqat di dalam buku Sahih Al-Bukhari. Sehingga Syekhul Islam Abi Hafsin Umar bin Ruslan bin Nadir Al-Bulqini rahimahullah yang meninggal pada tahun 805 Hijriah, dia tulis tentang kitab Tarajum Al-Bukhari ataupun nama lain dia Munasabat Abwab Sahih Al-Bukhari li ba'dhiha ba'dha. Buku ini, bila anda baca buku ini, anda akan dapat memahami dengan kaitan-kaitan bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Anda akan dapati bahawa beliau adalah seorang yang bukan sekadar pakar dalam bidang hadis, tetapi beliau juga pakar dalam pelbagai bidang ilmu Islam yang lain. Sebagian ulama menyatakan bahawa Imam Al-Bukhari dia memiliki mazhab fiqh tersendiri, sehingga pentahqiq kitab ini Dr. Ahmad bin Faris As-Salum dia sebut, dia kata Al-Imam Bukhari rahimahullah muhaddithun faqihun muttali' ala madhahib al-fuqaha arif bima'akhidhihim wa hujajihim wa kutubuhu tadullu ala dhalik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah seorang muhaddis, seorang pakar hadis, seorang faqih, seorang pakar fiqh. Beliau ini sangat banyak pengetahuannya berkaitan tentang mazhab-mazhab para fuqaha. Beliau sangat mengetahui sumber-sumber rujukan mazhab fuqaha tadi, demikian juga hujah-hujah para fuqaha. Kitab-kitab Imam Al-Bukhari ini adalah bukti yang jelas terhadap perkara itu. Oleh sebab itu, saya cadangkan anda untuk baca Sahih Al-Bukhari sebelum anda memberikan apa-apa pandangan. Lihatlah kepada bab dan pembahagian tajuk yang ada dalam Sahih Al-Bukhari itu. InsyaAllah anda akan boleh faham dan juga mengiktiraf keilmuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apatah lagi, Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dalam kitab ini juga, sebelum dia memulakan pemusafiran untuk menuntut ilmu hadis, beliau sendiri telah mempelajari ilmu fiqh daripada mazhab Hanafi di negara beliau sendiri. Kemudian setelah beliau pergi ke Mekah, beliau mempelajari fiqh Imam Syafi'i daripada tokoh besar mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Demikian juga beliau belajar mazhab Malik daripada tokoh-tokoh mazhab Malik di Mekah. Kemudian lebih menarik lagi disebutkan dalam kitab kita ini, beliau belajar secara langsung daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal, sehingga menjadikan beliau seorang yang faqih dan sangat berilmu dalam ilmu fiqh. Di dalam kitab Tahzibut Tahzib, Abu Mus'ab mengatakan Al-Bukhari
afqahu indana wa absara min Ibn Hanbal. Imam Al-Bukhari adalah yang paling faqih, yang paling pandai fiqh daripada kalangan kami. Bahkan beliau lebih luas pengetahuannya berbanding Imam Ahmad ibn Hanbal. Nu'aim bin Ahmad yang merupakan salah seorang daripada tok guru Imam Bukhari sendiri mengatakan, Al-Bukhari faqih hadhil ummah. Imam Bukhari adalah orang yang sangat tahu, sangat faham tentang fiqh dalam kalangan umat ini. Jadi itu pandangan para ulama berkaitan tentang Imam Bukhari. Dalam isu fiqh ini juga sebenarnya sahabat, kita tidak pun menafikan kehebatan mana-mana tokoh ulama mujtahid. Kita tidak membanding-bandingkan, termasuklah Imam Al-Bukhari serta imam 4 mazhab yang lain. Mereka semua adalah mujtahid yang mempunyai ilmu yang luas serta kefahaman yang mendalam. Yang membanding-bandingkan ini hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan yang sedikit tentang agama, tetapi mahu melaga-lagakan perkara yang dia sendiri tidak tahu. Tetapi masyarakat selalu tertipu kerana serbannya lebih besar daripada akal. Ketiga, Tuan Guru Ahmad Rozaini ini mendakwa bahawa imam-imam mazhab hafal semua hadis Nabi serta tidak ada satu pun hadis Nabi yang mereka tidak hafal. Ini tidak benar kerana tidak semua hadis Nabi SAW telah dihafal oleh para ulama fiqh. Oleh itu, mereka sering berselisih antara satu sama lain. Pun begitu, fokus utama bagi ulama fiqh ialah bukan sekadar hafalan, tetapi bagaimana mempelajari, bagaimana menganalisa, mengklasifikasikan dan menerapkan istimbat hadis-hadis tersebut dalam konteks fiqh. Untuk kerja seperti ini tidak mewajibkan pun untuk mereka menghafal semua hadis. Bahkan para ulama telah bersepakat seorang mujtahid itu tiada kewajipan untuk mengetahui dan menghafal semua hadis-hadis Nabi SAW, tetapi telah menjadi kewajipan mereka untuk mengetahui jalan-jalan di dalam istimbat sesuatu hukum. Yang keempat, Tuan Guru ini dia dakwa bahawa kitab fiqh dan kitab akidah Asy'ariyah serta Maturidiyah telah terbuku lebih awal berbanding kitab Sahih Al-Bukhari. Ini adalah dakwaan yang paling yang saya pernah dengar sepanjang 34 tahun saya hidup. Kerana daripada sudut tahun kelahiran sahaja, kita telah mengetahui bahawa kenyataan ini adalah kenyataan yang salah. Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan dia wafat pada tahun 256 Hijriah. Manakala Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula, dia lahir pada tahun 260 Hijriah dan dia wafat pada tahun 324 Hijriah. Maksudnya, selepas 4 tahun kewafatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, barulah lahir Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Bagaimana Tuan Guru ini boleh kata mazhab Abu Hasan Asy'ari sudah dibukukan lebih awal, sedangkan pendiri mazhab sendiri pun masih belum hidup lagi pada waktu tu? Ini adalah dakwaan yang pelik, merepek dan merapu. Apatah lagi dalam tempoh 40 tahun Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau masih lagi belum berakidah dengan akidah ahli sunnah. Akidah beliau ketika itu adalah akidah Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Adapun kelahiran Imam Abu Mansur Al-Maturidi pula tidak diketahui secara tepat, tetapi sebahagian pengkaji menyatakan bahawa dia lahir pada tahun 248 Hijriah dan dia wafat pada tahun 333 Hijriah. Dengan maksud ketika Imam Al-Bukhari meninggal dunia, Imam Abu Mansur Al-Maturidi waktu ketika itu masih berumur 8 tahun. Jadi bagaimana seorang budak berumur 8 tahun dapat membina mazhab yang mendahului mazhab orang sebelumnya? Ini adalah jenayah kepada keilmuan. Pihak Jabatan Agama yang memberikan tauliah kepada Tuan Guru ini perlu membuat semakan semula dan menilai semula kelayakan beliau sebagai penceramah bertauliah di negeri berkenaan. Jika tidak, boleh jadi lebih banyak kesalahan fakta yang simple-simple yang akan dikongsikan kepada rakyat di negeri berkenaan yang akan menyebabkan kerosakan kepada keilmuan. Kelima, Tuan Guru ini dia mendakwa bahawa hadis-hadis tidak dibukukan dan tidak ditulis pada zaman Nabi sebab Nabi larang. Ia hanya dimulakan oleh Imam Al-Bukhari disebabkan beliau terkilan dan nak ambil tabaruk daripada hadis-hadis Nabi. Ini adalah dakwaan daripada seorang yang tidak mempelajari sejarah ilmu hadis. Bahkan orang yang mengaji asas ilmu hadis pun dia mengetahui tentang hal ini di peringkat permulaan. Sahabat-sahabat, daripada sudut sejarah, memang Nabi SAW pernah melarang para sahabat menulis hadis kerana mereka bimbang bercampur dengan ayat Al-Quran. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, la taktubu anni wa man kataba alayya ghairal Quran falyamhuhu wa hadithu anni wala haraj. Jangan kalian tulis daripada aku sesuatu pun, dan sesiapa yang tulis dariku selain daripada Al-Quran maka dia kena padam, tetapi riwayatkanlah hadis daripadaku kerana ianya tidak menyalahi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya pada peringkat awal Nabi SAW memang larang menulis hadis, tetapi Nabi tidak larang meriwayatkan hadis daripada beliau dengan kaedah hafalan. Pun begitu setelah pembukaan kota Mekah, Nabi SAW mengizinkan para sahabat menulis hadis. Ketika Nabi SAW berucap perihal peraturan di bumi Mekah, bangun seorang lelaki bernama Abu Syah meminta agar dituliskan ucapan Nabi SAW untuk dirinya. Baginda SAW sebut uktubu li Abi Syah, maksudnya tulislah untuk Abu Syah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijriah, tokoh besar mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kata bila dia ulas tentang hadis ni, wa yustafadu min qissati Abi Syah uktubu li Abi Syah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adina fi kitabatil hadis anhu. Faedah yang boleh dipetik dari sah Abu Syah ialah Nabi SAW mengizinkan penulisan hadis dari baginda. Anda boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid pertama muka surat 208. Oleh sebab itu, para ulama tidak berselisih tentang sejarah penulisan hadis, bahawa ia telah berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi, sehinggalah pada zaman imam-imam hadis. Ada banyak lagi bukti yang kita boleh bawa daripada penulisan guru kami Dr. As-Said Ahmad Muhammad Suhlul di dalam buku beliau Dirasat fi Manahij Al-Muhaddithin. Mungkin kita boleh kongsikan dalam perkongsian yang seterusnya bukti-bukti yang wujud penulisan-penulisan itu wujud sejak zaman Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang keenam, Tuan Guru ini mengatakan apa-apa yang menyanggahi kaedah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi adalah terkeluar daripada Ahlu Sunnah. Ya sahabat-sahabat, saya boleh setuju dan saya boleh mengatakan ia benar jika perbahasan itu di dalam ruang lingkup perbahasan ilmu kalam. Maksudnya ahli-ahli ilmu kalam sedang berbincang dekat situ. Contohnya Mu'tazilah juga Ahlul Kalam, Asy'ariyah juga Ahlul Kalam, Maturidi juga Ahlul Kalam, Ahlul Falsafah juga Ahlul Kalam. Jadi geng-geng Ahlul Kalam ini sedang berbincang. Apabila berlaku perselisihan, maka diambil pendapat Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah dekat dalam kumpulan ahli kalam tadi? Mereka ialah Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tetapi sekiranya perbahasan itu melibatkan perbahasan yang bersifat umum, perbahasan akidah yang bersifat lebih umum, maka mazhab lain seperti mazhab Al-Athariyah, mazhab Ahlul Hadis dan sebagainya juga diiktiraf. Inilah yang disebutkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar. Bahkan Syekhul Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, beliau sebut, dia kata dalam satu kenyataan beliau, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu terus, dia kata, wahai ahli salaf, kamu semua termasuk dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Kefahaman ini adalah umum yang meliputi seluruh cendekiawan umat Islam. Para tokoh dalam kalangan ahli kalam, ahli fiqh, ahli hadis, ahli tasawuf wal irsyad, serta ahli nahwu dan juga bahasa Arab. Generasi para ulama Al-Asy'ariyah yang awal telah pun menegaskan sejak awal-awal terbitnya istilah ini selepas kewafatan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Anda boleh rujuk kenyataan beliau ini yang direkodkan di dalam laporan CNN pada tahun 2016. Apabila viral seolah-olah beliau mengeluarkan kenyataan bahawa Wahabiyah, Salafiyah terkeluar pada Ahlus Sunnah. Tetapi beliau mengingkari kenyataan itu, lalu dia keluarkan kenyataan ini. Terusnya yang ketujuh, Tuan Guru ini sebut, dia kata kalau pakai selain 4 mazhab, maka terkeluar dari kaedah Ahlus Sunnah. Sahabat-sahabat, ini juga bercanggah dengan kenyataan dan realiti perbahasan fiqh. Selain daripada 4 mazhab, banyak mazhab-mazhab yang lain bahkan digunakan sehingga pada hari ini. Oleh sebab itu dinilai pendapat mazhab Aisyah, mazhab para sahabat, mazhab Ibn Abbas, mazhab Ibn Mas'ud dan seumpama dengan mereka, ia bukan termasuk 4 mazhab pun. Ia keluar daripada 4 mazhab, tetapi ia masih lagi di dalam isu perbahasan yang dibenarkan yang telah digunakan pada hari ini. Terakhir, Tuan Guru kita ini, dia kata kita tak diajar untuk ambil banyak pendapat dalam fiqh. Ini adalah satu kenyataan menunjukkan bahawa beliau tidak belajar banyak berkaitan tentang ilmu fiqh dan juga fatwa. Sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita, anak-anak kita masuk ke pusat pengajian tinggi, belajar dalam pengajian Islam. Mereka didedahkan dengan kepelbagaian pendapat para ulama. Bahkan ada subjek pula yang dikhususkan seperti yang kita belajar dekat Al-Azhar yang membincangkan secara khusus pendapat-pendapat yang berbeza. Subjek-subjek ini dinamakan dengan fiqh al-muqaranah ataupun fiqh muqaranah. Kalau awak tak mengaji, jangan nafikan bahawa ia wujud dalam sistem pendidikan hari ini yang telah diiktiraf oleh ulama-ulama hari ini. Sahabat-sahabat, daripada isu ini yang kita bincang hari ini, yang panjang kita bincang hari ini, menunjukkan satu masalah yang cukup besar pada agamawan kita. Bahkan guru-guru dan tok guru yang mengajar di masjid, di pondok, di madrasah, mereka tidak mempelajari dan mengetahui kitab Sahih Al-Bukhari dengan benar. Oleh itu sudah menjadi keperluan yang sangat mendesak untuk kita kempen secara beramai-ramai supaya kitab Sahih Al-Bukhari disebarkan di seluruh Malaysia. Sokong saya sahabat-sahabat untuk kita edarkan pada peringkat awal ni 100 set Sahih Al-Bukhari yang telah kami terjemahkan kepada bahasa Melayu Malaysia yang akan diedarkan kepada 100 masjid seluruh Malaysia. Anda boleh pergi ke link yang saya letakkan di bawah atau ke akaun bank yang saya letakkan di bawah. Ini adalah kerja kita secara berjemaah dalam projek memandaikan umat dengan ilmu supaya akhirnya kita juga menjadi sebahagian daripada mata rantai perjuangan dakwah dan keilmuan di bumi Malaysia tercinta kita. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda rasa video yang panjang hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.